Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Pengetua SMK Sungai Puteri, seterusnya barisan pentadbir, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan HEM dan penolong kanan co-curriculum SMK Sungai Puteri. Seterusnya yang dialu-alukan para penceramah kita pada petang ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mukhtar dari SMK Perantai Damai, Rompeng Pahang, insya-Allah. Dan seterusnya para ibu bapa, para pelajar dan para penonton di luar sana yang mengikuti program ceramah Isra' dan Mi'raj secara langsung pada petang ini. InsyaAllah, sebelum kita teruskan dengan program kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, sebagaimana yang telah sedia kita maklum bahawa program kita yang kita rancang untuk kita adakan pada petang ini iaitu ceramah Isra' dan Mi'raj, yang mana pada setiap tahun kita akan sambut hari ataupun peristiwa besar pada bulan Rajab, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi insya-Allah tajuk ini kita akan dibincangkan, akan dikupaskan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mukhtar, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan ceramah kita pada petang ini, suka saya maklumkan kepada semua guru-guru, insya-Allah link Google Form akan diberikan 30 minit selepas program ini bermula. Dan pesanan yang keduanya, sekiranya ada soal jawab di kalangan penonton semua, bolehlah membuat komen pada ruangan komen dalam YouTube tersebut. Okey, jadi saya tidak nak melengahkan masa. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mukhtar dengan segala hormatnya, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Terima kasih sahabat saya Ustaz Luqman Murusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Yang dihormati Yang Berusaha Tuan Pengetua
barisan penolong kanan, ketua bidang, para asatizah, guru-guru, para ibu bapa dan pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnianya dan hidayah petunjuknya, kudrat iradahnya, kita sama-sama dapat berkumpul di alam maya pada petang ini untuk memperingati satu peristiwa yang menjadi mukjizat besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi pengajaran yang besar kepada kita di akhir zaman ini dan sepanjang zaman lah, di mana peristiwa ini menjadi satu peristiwa besar yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ditunjukkan kepada nabinya, nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hari Jumaat yang berbahagia ini, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kerana bumi Rompin yang sekian lama tidak dihujani dengan air hujan. Alhamdulillah pagi ini saya sampai petang ni masih lagi rintik-rintik hujan. Ya, mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati kita semua dalam kehidupan di dunia dan juga hari akhirat. InsyaAllah pada petang ni saya akan berkongsi dengan semua yang hadir pada petang ini secara maya. Saya pun sebenarnya tak nampak orang ni, tak nampak saya seorang je ni. Kalau ada soalan, dialog, boleh jugalah nak menyampaikan soalan. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau tak boleh, Ustaz Luqman insyaAllah boleh jawab. Ya. Pada petang ini kita mulakan dengan ayat yang pertama, ya, yang memberitahu ataupun menceritakan tentang peristiwa Isra ini daripada ayat surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang mana kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sidang maya sekalian, ya, yang hadir pada hari ini, kita membaca satu ayat yang menyatakan dengan jelas. Allah mulakan firman-Nya dengan subhana alladzi asra. Di situ ada dihilangkan Allah, subhanallah alladzi, tapi disebut subhana. Maka Allah yang maha suci, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berjalan sendiri. Dan sebab itu subhanallah disebut dengan kekuasaan maha suci Allah menjalankan hamba-Nya. Peristiwa ini berlaku pada zaman jahiliah ataupun pada zaman diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman yang tidak ada teknologi maya macam kita sekarang ni, ya. Gentian optik yang menghantar data pada kelajuan cahaya. Kita boleh upload data pada kelajuan cahaya, gentian optik, bukan wayar. Sekarang ni dah maju ke hadapan. Pada zaman tu tak ada. Ya, telefon tak ada, pakai unta belaka. Pakai unta, pakai kuda, paling cepat ialah kuda. Ya. Jadi bila mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pada satu malam sahaja, bergerak ke Baitul Maqdis yang jaraknya 1,200 km lebih, kemudian naik lagi pula ke langit, tak tahu jaraknya berapa juta bilion kilometer, sampai ke langit, sampai kepada Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu balik pula dalam satu malam. Pada akal kita, kalau kita baca pada zaman tersebut,
memanglah satu benda yang sangat-sangat menakjubkan, sangat menghairankan. Tak payah kata naik ke langit lah. Kalau Nabi SAW cerita pergi Baitul Maqdis pun dah tak percaya dah. Ya. Dia berbeza kalau peristiwa itu berlaku sekarang. Berlaku sekarang ni orang boleh terima. Ya, sebab kita boleh nampak sekarang Rompin dengan tempat saya di Perantau Damai Katong 10 ni secara live saya bercakap di sini tidak ada tersekat sampai ke sana. Jarak yang jauh tapi suara saya boleh sampai. Ya. Jadi kalau berlaku sekarang mudah orang nak percaya. Tapi berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teknologi tak ada, telefon ke apa tak ada. Ya. Jadi suatu ujian kepada umat Islam sendiri. Apabila Nabi SAW menceritakan tentang peristiwa ini pada pagi harinya. Jadi satu ujian terhadap sahabat-sahabat Nabi sendiri. Pada orang Islam yang baru masuk Islam. Ya, yang imannya masih lemah lagi. Jadi mereka nak percaya dengan cakap Rasulullah ni satu ujian. Sebab itulah kalau kita lihat cerita kisah Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq kerana membenarkan perkataan Nabi dan cerita Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu secara ringkas ayat yang kita baca tadi. Jadi Allah mulakan dengan subhana. Bila Allah mulakan dengan subhana, maka kita boleh terima sebagai orang beriman. Ya, orang beriman yang percaya dan taat kepada perintah Allah, yang percaya dengan kekuatan, yang percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala boleh terima subhana. Ya, Maha Suci Allah. Sebab itu Allah mulakan dengan subhana. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'abdihi dengan hamba-Nya. Saya nak terangkan ayat ni sikitlah. Ya, sebagai mukaddimah ni. Hamba ni. Bi'abdihi. Allah letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu pangkat yang sangat besar, iaitu hamba Allah. Ya. Kita di atas dunia ni dapat pangkat apa saja, Datuk Seri, Tan Seri ke, Puan Seri ke, ya. Apa yang paling besar dalam negara kita? Tun lah, Tun ya. Last sekali dapat Tun ya. Berapa orang yang dapat Tun dekat negara kita ni? Paling besar itulah pada kalangan manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesama manusia, pangkat yang paling besar ialah hamba. Ya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hamba di dalamnya ini, menjalankan hambanya. Jadi pangkat hamba ni disebut oleh para ulama adalah pangkat manusia yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup atas dunia ni, kita bongkak dengan Allah, kita tak nak ikut Allah, tak nak ikut perintahnya, langgar segala larangan Allah, kita bukan hamba. Kita ni bukan apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu Allah sebut sebagai pangkat hamba. Jadi kita nak meninggalkan dunia ini dengan satu pangkat yang sangat mulia di sisi Allah, mestilah kita tinggalkan dengan pangkat hamba. Bukan kita bermegah-megah dengan kemewahan, dengan apa ni, harta yang kita ada, dengan pangkat atas dunia yang kita ada. Sebab itu tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut hamba pada malam hari. Ya, pada malam hari, Allah tak buat pada siang hari. Ini satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji kepercayaan orang. Ya, boleh tak Allah buat siang hari? Boleh. Bolehlah Allah tak terus menjalankan, tak payah pergi ke Masjidil Aqsa daripada Mekah terus naik ke langit? Boleh? Boleh. Allah Maha berkuasa. Tetapi Allah tidak. Allah tidak buat begitu. Allah pergi ke Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas dengan sebutan yang betul sikit, Baitul Muqaddas ataupun Masjidil Aqsa di Palestin, barulah Allah naikkan daripada situ Mi'raj turun ke langit. Ya. Jadi kita pergi slide yang kedua. Masa sampai jam 4 Ustaz. 4. Okey. 4. Okey, pengertian Isra' dan Mi'raj. Ambil sikitlah. Isra' maksudnya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari menaiki burak. Ya, burak ini jenis binatang yang besar sikit daripada bagal, kecil sikit daripada keldai, warnanya warna putih. Ya, daripada Mekah Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas, kan, naik burak. Ya, dalam peristiwa naik burak ini Nabi sallallahu alaihi wasallam naik, kemudian berjalanlah burak itu dengan kelajuan yang sangat hebat. Ya, kata sebagian ulama dengan kelajuan cahaya. Ya. Jadi kelajuan cahaya ni sangat lajulah. Kita ambil torchlight kita pasang terus nampak saja apa yang di depan kita, itu kelajuan cahaya.
Tapi kelajuan cahaya tidak dapat mengatasi satu lagi kelajuan. Ini cipta-cipta Allah, makhluk Allah yang sangat besar, yang sangat hebat, burak ni. Kemudian Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Muqaddas menaiki burak. Kemudian Mi'raj ialah perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kita panggil sebagai Mi'raj. Okay, next. Kita pakai ini. Okay, jarak di antara tanda kebesaran Allah ialah jarak dan masa. Ya. Jarak dan masa dengan keluasan alam yang maha hebat ini, kalau kita memandang ke langit, kita memandang. Kita nak supaya kita bila bercakap mengenai Isra' dan Mi'raj ini, kita dapat merasai kebesaran Allah. Ya. Bila kita dapat merasai kebesaran Allah, barulah kita sembahyang tu nanti, kita akan takbir Allahu Akbar itu masuk dalam hati kita. Bukannya hanyalah sebagai satu benda yang menjadi adat saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari-hari kita sebut ni, tak ada rasa dah dalam hati kita. Ya, Allahu Akbar. Apa rasa kita dalam hati masa kita sembahyang? Tak ada. Sebab itu kita nak bila kita bercakap mengenai Isra' Mi'raj, masuk dalam hati kita kebesaran Allah. Dia jarak dan masa. Ya, mengikut kajian saintis sekalipun, alam semesta ni, dengan planet bumi, dengan galaksi apa semua yang ada ni, hanyalah 5% sahaja daripada alam semesta yang luas itu. 5% saja. Yang lain itu adalah tak nampak apa, kosong. Ya, itu kehebatan dan kekuasaan Allah mencipta ruang dan masa. Ya, termasuklah jarak ni. Jarak pun sangat-sangat luas alam ini. Kalau orang boleh menghantar robot sekarang ni ke Marikh, planet Marikh, jarak jalanan daripada bumi ke Marikh, walaupun paling di antara kalau kita tengok dalam carta tu dekat je, tapi masa yang dia ambil adalah 7 bulan. Ya. Kapal angkasa mengambil masa 7 bulan. Kalau dibawa orang lambat lagi. Dia mungkin akan sampai dalam masa 3 tahun. Itu yang paling dekat lah tu. Ya. Itu jarak dan masa. Itu tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah selalu bersumpah dengan surah yang selalu kita baca apabila kita mesyuarat ke perjumpaan, iaitu wal asri, masa. Ya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Oleh kerana biasa kita duk baca-baca selalu, kita tidak dapat menangkap kenapa Allah bersumpah dengan masa. Ya, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Demi masa Allah bersumpah. Supaya manusia memerhati masa yang ada. Masa yang ada sekarang dengan masa yang ada selepas, ya, tidak akan kembali lagi. Seterusnya. Okey. Ini di antara yang saya letakkan juga dalam slide ini. Slide ini banyak, dekat 30. Bumi yang duduk di alam semesta ini berada pada jarak 30,000 ya, tahun cahaya ke pusatnya. 30,000 tahun cahaya. Ya. Dan galaksi yang kecil ini, galaksi Bima Sakti ini, di antara galaksi-galaksi yang berada di alam semesta ini. Ini kecilnya kita nak banding dengan apa yang Allah miliki segala-galanya. Kecil sangat. Ya, kita tu bumi pun tak nampak. Kita lagi ya. Besar mana pun kita, ada 100 kilo, 200 kilo pun tak nampak jugalah. Ya. Seterusnya. Jalan selain nanti saya cakap ya. Okey. Ini di antara jarak masa, ya. Kelajuan masa saya nak gambarkan, maksudnya kisah ataupun peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dengan subhanallah tadi, dengan kekuasaan Allah, bukan dengan Nabi berjalan sendiri. Sebab kita tak mampu nak buat macam ni. Ya. Speed of light 1 saat 299,792 km. Kelajuan itu. Kelajuan cahaya. Ya. Malaikat dicipta daripada cahaya. Kelajuan malaikat lebih kurang ni. Ya, kelajuan 299,792 km per second. 1 saat laju ni. Ya. 1 saat laju ni. Kalau kita ada kelajuan macam ni, kita boleh pergi ke bulan dalam tempoh 1.3 second saja. Dalam 1 saat, 1.3 saat lebih, kita sampai ke bulan. Kalau kita sampai ke matahari dalam masa 8 minit saya sampai matahari dah. Ya. Tapi kita nak pergi ke mana-mana galaksi memakan hampir kadang-kadang ada yang 12 tahun, 13, ada juta tahun cahaya pun ada.
Nak beritahu sangat luas alam ini tidak mencapai lagi kepada langit. Tidak mencapai langit. Macam mana Nabi SAW naik ke langit? Tidak ada orang boleh beritahu. Ya. Sebab itu sebahagian daripada ulama-ulama yang membuat kajian bahawa tak mungkinlah kita boleh naik ke langit pada masa sekarang ataupun masa akan datang kecuali Allah memberikan tangga itu kepada kita. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini disebut Mi'raj. Mi'raj ialah tangga. Sebab itu daripada Baitul Muqaddas naik, Nabi dinaikkan melalui Mi'raj. Mi'raj dari sudut bahasa ataupun dari sudut pemahamannya adalah tangga. Kita naik dengan Nabi naik dengan tangga. Bukan naik dengan burak. Sebab kita dah sebut tadi, burak ditambak dekat masjid. Kemudian Nabi dinaikkan daripada Baitul Muqaddas menggunakan Mi'raj. Mi'raj itu adalah tangga. Macam kita naik lift lah. Macam naik lift. Ya, ada satu bangunan tinggi, kita naik lift. Kan? Kita nak panjat ikut dinding, boleh? Tak boleh. Boleh, lambat sampai. Tapi naik tangga lift kelajuan yang sangat hebat, sampai sekejap. Ya, jadi naik menggunakan satu tangga yang Allah sediakan bagi Nabi SAW. Dan bagi langit itu dia ada tangga-tangga masing-masing. Apa yang kita nak beritahu di sini bahawa kita ni sangat lemah sebagai hamba Allah, sangat lemah dalam menghadapi Allah yang maha hebat, yang maha berkuasa. Ya, dalam hidup kita kadang-kadang memandang besar apa yang kita ada. Dengan perniagaan kita, dengan kerja kita, ya, kadang-kadang sehingga melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang kerja siang malam sembahyang tak sembahyang pun. Ya, ada orang yang bukan tak bekerja pun, sibuk dengan hobi masing-masing, ya, main game apa semua sehingga melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tak ada rasa besarnya Allah itu di dalam diri dia. Dia rasa Allah ni macam biasalah. Tuhan macam biasa. Ya, dia tak nampak Allah tu besar. Ada di sembahyang pun Allahu Akbar macam tu juga. Muhasabah diri kita masing-masing lah. Termasuklah saya sendiri pun. Bila kita takbir itu apa kita rasa? Macam biasa ataupun memang kita sedang menghadap Allah yang mencipta alam, 7 petala langit, 7 petala bumi ni. Allah itulah yang kita nak sembah masa itu. Kena perasaan itu ketika kita angkat takbir. Ya, itu di antara sedikit kosiam mengenai kaitan dengan masa dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian teruskan. Selain daripada kelajuan cahaya ni, sebenarnya kelajuan pandangan mata itu lebih hebat. Pandangan mata kita ni sebenarnya lebih laju daripada kelajuan cahaya yang kita sebutkan tadi. Kelajuan cahaya. Kita memandang kepada matahari 1 saat sampai dah. Nampak dah. Tapi cahaya masa 8 minit. Ya. Jadi nak lawan cahaya, kelajuan pandangan mata lebih hebat lagi. Itu hebatnya Allah mencipta manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian, baik daripada cahaya, baik daripada matahari. Pandangan kita saja kelajuannya lebih laju daripada cahaya. Itu hebatnya manusia yang Allah cipta. Tapi kadang-kadang kita tak sedar kehebatan, kita tidak juga menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian next, kita laju sikitlah. Saya ingat saya nak baca hadis ni tapi panjang pula hadis. Okey. Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram jaraknya 1233 km. Ya. Ini dari sudut sains. Kemudian next. Teruskan. Okey. Dalam hadis disebut tentang apa yang dinyatakan di dalam slide ini. Ya. Daripada saya tak baca, ada depan saya ni pun ada kitab, tapi kita tengok di sini senang tengok ini. Pada langit pertama Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan langit tujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa Nabi-Nabi ini duduk di sini mengikut langit-langit? Kenapa Nabi Idris duduk langit keempat? Kenapa? Kita itu tak ada jawapan untuk itu. Ya.
Kok ada yang tanya nanti kenapa Nabi Adam duduk bawah sekali? Kenapa Nabi Ibrahim atas sekali? Kita tak ada jawapan itu. Itu adalah ketetapan Allah. Bila bertemu dengan Nabi Ibrahim seorang yang taat perintah Allah. Allah suruh apa saja dia ikut. Allah suruh perintah sembelih anak dia bersembelih. Allah kata tinggal anakmu dekat padang pasir, dia tinggal. Dia bersandar pada Baitul Ma'mur pada langit yang ketujuh. Ya. Kemudian Nabi SAW menghadap Allah dan diberikan tanggungjawab ataupun taklif 50 kali solat. Kemudian Nabi SAW turun ke langit yang ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim, tanya. Lepas tu turun Nabi 6, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa suruh pergi minta kurang. Itu sifat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak 50-50 Nabi Musa beritahu. Ya. Tak layak, tak mampu kaum kamu. Kaum aku besar-besar, gagah perkasa pun tak larat. Kaum kamu kecil-kecil, lagilah. Betul lah kata Nabi Musa tu. Jadi berlakulah turun naik ini. Sehinggalah solat itu menjadi 5 saja. Ya, 5 seperti yang ada sekarang. Jadi sebenarnya takdir Allah 5. Sebab itu siapa-siapa yang sembahyang 5 waktu pun dapat 50 waktu. Kita sekarang ni pun malas. Sebahagian daripada umat Islam pun malas sembahyang. Ya. Malas sembahyang. Satu kajian dan lepas ni kita akan sebutlah pasal sembahyang di akhir nanti. Okey, seterusnya. Ada. Next. Pengajaran Allah Maha berkuasa di atas segala makhluknya. Okey. Allah Maha melihat segala-galanya. Berkuasa teliti di atas ciptaannya. Ya. Jadi belajar-belajar sekalian, kita tengoklah, ya. Allah cipta kita dengan berbagai-bagai kelengkapannya, dengan mata, dengan kepala, dengan telinga, boleh mendengar. Kalau kita malas lagi belajar, kita pun tak tahu nak sebut lah. Ya. Allah bagi belaka dah. Kalau kat Malaysia ni lagilah banyak kelebihannya. Dengan tak ada iuran, dengan bukunya percuma apa semua. Ya. Dengan cikgunya rajin apa semua. Tapi sekarang ni pun masalah juga pelajar-pelajar, dia malas pula belajar. Ya. Jadi bila dia tidak ada niat kerana Allah tu, dia masalah bila dalam belajar. Ya. Terlibat dengan berbagai-bagai masalah. Jadi kesianlah kepada orang yang bertanggungjawab kepada kita, ya, terutamanya keluarga kita, yang nak supaya kita jadi pandai. Ya. Allah buat segala-gala ni dengan telitinya supaya kita ni belajar dengan sifat Allah yang maha teliti tu. Maha teliti dalam mencipta sesuatu perkara. Kita kalau nak jadi berjaya, mestilah kita teliti tekun buat sesuatu. Jangan kita buat sambil lewa. Ya. Lagikan orang nak buat dosa pun dengan teliti. Kan? Lagikan orang nak buat dosa pun merancang dengan begitu teliti. Ini kita nak belajar sikit daripada ayat yang kita baca tentang sifat Allah yang buat sesuatu dengan penuh teliti, dengan penuh perancangan. Ya. Bukan dia secara Nabi Isra ni dia naik jasad dan juga roh. Jasad dan juga roh. Jasad ni manusia nak sampai ke angka selepas, ya, tak boleh sebab tak ada udara. Tetapi Nabi boleh lepas. Kenapa tu? Dia bukan macam kita tengok cerita Star Wars ke tengok cerita Star Trek ke, ya. Boleh pindah-pindah orang naik atas kapal, hilang orang kat sini naik atas sana. Tidak. Nabi naik sungguh. Perjalanan itu dengan jasad. Macam mana Allah boleh naikkan dengan jasad? Itu menggunakan teknologi lah. Kuasa Allah. Tetapi kuasa Allah tunjuk dengan bentuk-bentuk teknologi yang kita pun tak mampu sampai sekarang lah. Seperti kita baca kisah Nabi Sulaiman dengan Puteri Balqis. Ya. Seorang hambanya yang soleh. Sebut ni hambanya yang soleh membawa singgasana Balqis daripada Yaman sehingga ke Palestin. Ya. Sebelum daripada Nabi Sulaiman duduk berkelip mata. Sebelum berkelip mata. Jin boleh bawa dengan ilmunya sebelum Nabi Sulaiman duduk daripada dia berdiri tu. Dia berdiri duduk sampailah. Tapi hamba Allah boleh sampaikan singgasana dengan berkelip mata. Adakah dia buat satu silap mata? Tidak. Dia memang bawa sungguh singgasana yang besar itu daripada Yaman sampai ke Palestin. Dari sudut jasadnya. Jasad jisim singgasana itu.
Boleh bawa. Macam mana ilmunya tu? Ilmu apa tu? Wallahu alam. Tapi ilmu itu adalah. Ya. Begitulah nak sebut ilmu. Allah Maha berkuasa. Allah bagi kita segala-galanya dengan segala-gala hikmah, dengan segala kekuasaan badan fizikal kita sehingga kita boleh belajar. Tiba-tiba kita tidak memanfaatkan apa yang Allah bagi kepada kita, kita sebut sebagai orang yang kufur. Orang kufur. Kita boleh berjaya, kita tidak gunakan kelebihan kita untuk berjaya, kita kufur. Kufur maksudnya kufur nikmat. Allah bagi, kita tak berterima kasih. Ya. Kita boleh buat bagus, kita tak buat dengan bagus. Tidak berterima kasih. Ya. Jenis macam ni Allah tak suka dan Nabi pun tak suka. Ya. Jadi yang kedua. Yang seterusnya. 3,5 dah. Macam ni. Seterusnya. Next. Boleh next. Okey, ini gambar tentang Baitul Muqaddas. Ini hujung sekali. Okey, ini kelebihan kenapa Baitul Maqdis dipilih sebagai persinggahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada seluruh nabi-nabi bersembahyang di masjid. Ya. Nah, termasuklah seluruh nabi berada di sini. Bersembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya okey. Habis dah ke? Pakai Zoom ke? Ustaz, habis dah ke? Tak dengar. Halo Ustaz, tak dengar. Ada kesilapan teknikal sikit ni. Oh. Habis dah ni. Dia tiba-tiba naik. Macam mana teruskan? Boleh Ustaz. Oh, Teruskan, dia timing tu. Timing tu. Tu saya teruskan lah. Saya tengok saya lagi lah. Teruskan Ustaz, tak apa. Okey. Okey. Ya. Baitul Maqdis ya. Sebagai salah sebahagian daripada kita pelajar, walaupun kita tidak sangatlah mengambil kira dengan isu-isu antarabangsa, tapi kita kena ingatlah ya, Baitul Muqaddas merupakan satu kiblat utama orang Islam dan kita kena bebaskan Baitul Muqaddas daripada cengkaman Yahudi laknatullah. Disebut laknatullah ni Allah laknat sebab bangsa Yahudi ni dilaknat oleh Allah sejak daripada dulu sampai sekarang. Ya, bangsa Yahudi, bangsa bukan orang orang sebahagiannya ada yang masuk Islam. Ya. Jadi teruskan kemudian. Okey Ustaz, slide dah keluar dah Ustaz. Okey teruskan. Kita dah sebut. Saya nak teruskan. Baitul Maqdis simbol. Next. Okey, mengapa peristiwa ini berlaku? Mengapa berlaku? Ya. Kita rasa kita hebat lah. Kita hebat dah apa semua kan. Tapi Allah nak tunjukkan satu benda yang lebih hebat daripada kita. Kan? Kadang-kadang kita bila kita buat sesuatu dan orang puji, kita jadi lupa diri. Ya, kita tak tahu bahawa yang memuji itu, yang dipuji itu bukan kita. Sebenarnya Allah yang bagi. Ya. Jadi mukjizat ini satu benda yang melemahkan kita. Melemahkan kita untuk menirunya. Tapi memang tak ada yang tiru pun. Mukjizat. Tak ada orang boleh naik ke langit sampai sekarang. Ya, seperti mana Nabi SAW. Okay, mengapa berlaku? Dia adalah mukjizat Rasul. Kemudian menghiburkan hati Nabi yang berduka pada tahun 10 Hijrah, 10 kerasulan Rasulullah SAW. Tahun itulah isterinya meninggal dunia, Siti Khadijah. Siti Khadijah ini sebelum meninggal dunia seorang yang sangat menyokong perjuangan Nabi daripada dia kaya sampai dia jadi tiada harta. Bahkan sebelum dia meninggal dunia pun dia bercakap dengan Nabi SAW, kalaulah berguna segala tulang-tulang aku ini setelah aku meninggal dunia, kau ambillah setelah aku meninggal dunia tulang-tulang aku ni, kamu manfaatkanlah untuk perjuangan Islam. Itu Khadijah. Ya. Itulah Khadijah sebenarnya yang kita menjadi isteri Rasulullah. Ya, selama sehinggalah dia meninggal dunia. Kalau boleh tulangnya berharga, manfaatkanlah tulang aku ni ya Rasulullah. Begitu cintanya kepada perjuangan Islam. Dan juga kewafatan bapa saudara Rasulullah, iaitu Abu Talib. Ya,
sebulan lebih daripada kewafatan Sayyidatina Khadijah, meninggalnya bapa saudara. Jadi selepas daripada kewafatan dua ini, yang menjadi sandaran kuat kepada Nabi SAW, orang-orang Quraisy telah lebih berani lagi. Dulu yang mengata kepada Nabi, yang buat sesuatu kepada Nabi hanyalah pembesar-pembesar saja. Orang biasa tak berani. Tetapi selepas daripada kewafatan dua orang ni, orang biasa pun berani sudah mencerca dan membuat sesuatu kepada Rasulullah. Masuklah peristiwa yang kita baca hadisnya, ya, ketika Nabi bersolat, ya, orang biasa Quraisy pergi ambil seluk letak atas kepala. Ya, ambil seluk letak atas kepala. Nabi hanyalah duduk dan tidak melawan, tidak membalas. Nabi SAW balik ke rumah. Dan anak-anak perempuan Nabi pergi berlari membersihkan kepala Nabi SAW. Ya, daripada seluk yang ada atas kepala. Ya, dan mengatakan bahawa kenapa mereka membuat begini kepadamu ya Rasulullah. Ya. Nabi kata tak apa. Ya, Allah akan menjaga aku. Itu yang berlaku setelah kewafatan dua orang ni. Jadi Nabi SAW rasa sangat sedih lah. Yang sedih dengan kaumnya yang tidak mahu menerima dakwah Nabi. Ya, dengan segala-gala yang mereka buat. Kemudian Nabi SAW dengan rasa sedih itu, dia telah mengambil satu jalan lagi pergi ke Taif. Taif dengan Mekah ni jauh sikit dan tanah tinggi dan subur sikit. Ya, Taif. Bandar yang agak tinggi dan sejuk sikit. Pergi ke sana dengan harapan bahawa tanah yang tinggi, yang sejuk ini, maka orangnya pun sejuk lah sikit. Orangnya pun baik lah sikit daripada kawasan bawah ni yang panas, yang kurang air. Pergi ke Taif. Rupa-rupanya Taif ni hari pertama pergi, kena lontar dengan batu dah. Ya, orang Taif ni lagi ganas daripada orang Mekah lagi. Orang Mekah nak buat kenalan Nabi ni hampir 10 tahun juga makan masa. Nak buat ni kepada Rasulullah. Taif hari pertama kena. Jadi suruh budak-budak lempar batu kepada Rasulullah SAW. Berdarah. Air darah mengalir sehingga kepada kasut Rasulullah. Selipar kasut Rasulullah SAW. Ya. Begitulah hebatnya Rasulullah. Dan dengan hati yang duka itu, dengan segala-gala yang dibuat oleh puak-puak Quraisy, orang-orang Taif, maka Allah menghiburkan hati Nabi. Membawa satu travel daripada bumi ke langit. Ya, travel yang sangat-sangat mensukacitakan Nabi. Sebab itu selepas Nabi SAW balik daripada Isra' dan Mi'raj, pagi tu Nabi panggil dah. Pagi tu Nabi nak bercerita dah tentang Isra' dan Mi'raj. Sebab suka hati dia. Segala-gala yang berlaku sebelum daripada itu dengan kewafatan bapa saudara, dengan kewafatan isteri, dan juga dia perkotak-katikkan oleh penduduk Taif ni, balik saja pagi tu Nabi nak cerita, nak beritahu sukanya hati Nabi SAW. Ya, tu yang menghibur hati yang duka, memaparkan kuasa Allah. Dan yang keempat yang besar ialah menerima perintah solat. Ya, itu yang besar dalam peristiwa ini. Berbeza dengan perintah-perintah yang lain yang disampaikan oleh Nabi, malaikat Jibril sahaja secara wahyu. Tetapi perintah solat ini daripada Allah terus kepada Nabi SAW. Itu 4 perkara. Yang seterusnya. Next. Ini cerita tentang benda yang penting lah kita nak sebut di sini, tentang penyusuan jiwa dan hati dan jiwa. Ini kalau kita bincang dengan pelajar, memanglah. Kalau anak-anak kita pun kena juga. Kalau kita sendiri pun boleh lah. Kita ambil pengajaran, tak kira siapa pun kita, masing-masing ada hati dan jiwa. Bateri nak habis tu. Boleh lagi Ustaz? Boleh lagi. Boleh lagi insya-Allah. Boleh. Penyucian hati dan jiwa. Ya, masing-masing ada hati. Hati kita bersih ke tidak, kita sendiri yang boleh tahu. Ya, hati kita ni iman kuat ke tidak, kita sendiri yang tahu. Bila kita tengok benda maksiat, hati kita okey ke tak okey, ataupun kita suka pula. Kalau kita suka, memang iman kita ada masalah. Kalau kita rasa benci, tak boleh tengok aku. Itu iman kita masih ada getaran yang kuat. Kalau kita rasa tak ada apa-apa, iman biasa dah tu, masalah juga tu. Kalau kita rasa gembira, suka, memang iman kita berada dalam keadaan masalah. Ya. Ini kisah yang pertama sebelum Nabi berjumpa dengan Allah. Kata ulama, nak jumpa dengan Allah ni suci. Ya. Walaupun ada tafsiran yang tidak berapa
tak berapa nak kena, tapi nak beritahu bahawa menyucikan hati itu sangat penting. Ya, Nabi SAW dikatakan dalam sepanjang hidupnya dibedah hatinya sebanyak 4 kali. Ada yang kata 3 kali dan salah satunya adalah sebelum Isra' dan Mi'raj. Hadis ini hadis sahih, Imam Bukhari sebut Nabi SAW tidur bersama Hamzah dan Ja'far. Datang malaikat Jibril Mikail. Lepas tu angkat Nabi ke Telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni duduk di tepi sebelah daripada daripada Kaabah. Dibedahnya, dibersihkan hati dengan air Zamzam. Dibersihkan hati dengan air Zamzam. Dimasukkan ilmu, hikmah dan iman. Tutup, lepas tu cok kenabian pada belikat ni. Anjarannya, sebelum kita buat apa-apa saja, innamal a'malu binniyat, mestilah dengan niat kita. Ya, Allah pandang kepada niat. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati kamu. Allah melihat kepada hati yang utama. Kita bukanlah maksudnya tak payah buat apa-apa, pakai niat je. Tapi dalam banyak bentuk perbuatan kita kena betulkan niat kita. Ya, barulah Allah beri rahmat, Allah beri kebaikan kepada kita. Sebab itu Nabi SAW bukan hati Nabi kotor, bukan hati Nabi kotor, tapi Nabi dibersihkan lagi. Ya, sebab tugas kenabian ini bukan tugas yang kecil. Ya, setelah 10 tahun selepas kenabian, Nabi berdakwah dengan segala mihnah. Nabi dibersihkan lagi hatinya. Nak beritahu di sini, sebelum buat sesuatu yang besar, hati kena bersih. Macam mana kita nak bersih hati? Boleh tak kita pergi Dewan Pembedahan, masuk hospital, doktor tolong bedah hati saya rasa tak sakit hati sangatlah kau orang. Hati saya rasanya teruk sangatlah ni. Tolong bedah lah, bersih dengan air Zamzam, boleh? Boleh, matilah kita kalau buat macam tu. Ya. Maka kita nak bersih, ada caranya. Sebab kita bukan Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita nak bersih, nanti kita akan cuba kongsikan beberapa cara untuk kita membersihkan hati. Ya. Jadi tempat tilik Allah kepada kita adalah hati. Segala amalan yang kita buat walaupun besar hebat macam mana pun, dari sudut zahirnya, hakikatnya Allah nak bagi pahala ke Allah tak nak bagi pahala, tengok kepada hati kita. Tengok kepada hati. Sebab itu kalau kita semayang sekalipun, hebat macam mana pun pakaian kita dengan serban, dengan jubah macam-macam, kemudian kita solat. Ya, dengan segala bacaannya cantik apa semua. Kalau hati tidak dengan Allah, Allah tak pakai juga semayang kita. Itu masalah. Dan sebab itu tilikkan pada hati sangat besar. Dimulakan dengan peristiwa Isra' ini dengan hati. Ya, penyucian hati. Maka kita buanglah sifat buruk yang ada pada kita. Sifat buruk yang duduk dalam hati kita ni, sakit hati dengan orang, asal dengki dengan orang, para pelajar sekian, sakit hati dengan kawan kita, orang ni dapat jadi macam ni kita tak ada, orang dapat ni kita tak ada. Tolonglah ya. Allah yang buat belaka. Kalau kita tak redha dengan Allah macam mana? Ya. Allah bagi kelebihan kepada orang tu. Kalau cikgu-cikgu pula, Allah bagi kelebihan dia naik pangkat sana, naik pangkat sini. Ya. Tiba-tiba kita rasa sakit hati. Sakit hati betul lah. Ya. Seperti kita tidak redha dengan ketentuan Allah kepada dia. Itu dari sudut sebalik. Dari sudut sebalik, sebenarnya apa yang kita duduk dengki tu. Orang ni dapat macam ni, orang ni dapat macam ni, aku tak dapat. Ya. Hakikat apa? Hakikatnya dari sudut ilmu akidahnya, siapa yang bagi tu? Allah yang bagi. Allah yang bagi dia. Ya. Bila kita tak setuju, macam kita tak redha dengan yang Allah bagi tadi. Itu kalau kita lah dalam konteks kita sesama guru dan sesama orang biasa. Ya. Kalau pelajar-pelajar pula, janganlah kita ada rasa sakit hati dengan orang. Tak ada guna sebenarnya. Kita pula yang berpenyakit lepas tu. Kan? Kita pula ada masalah lepas tu. Ni ada soalan ni. Kenapa setiap kali ada kebesaran Islam, kita adakan ceramah? Terima kasih Ustaz. Boleh juga kita buat benda lain. Larian ke siapa ni? Rohaida Cik Hassan Ustaz. Ya? Siapa ni? Pelajar ke ni? Cikgu. Mungkin Seri Rompin tahun depan buat ni lah, jogging ke apa. Jogging. Boleh, tak ada masalah. Bagus sebenarnya ceramah ni benda biasa. Alam maya lagi sekarang ni lagilah ya. Kenapa kita banyak berceramah? Sebab kita ni, satunya saya nak tekankan,
bahawa di antara sunnah Nabi SAW yang paling besar dalam perjuangan Islam ialah memberi ceramah. Sebab tu kalau kita baca hadis, Imam Bukhari ada 6,000 hadis. Ya, ulama-ulama kita menghafaz hadis yang banyak. Kenapa banyak sangat hadis ni? Sebab Nabi banyak berceramah. Ya, berdakwah, berceramah, selain daripada dia juga buat benda lain. Nabi juga bergusti, bersukan, memanah, berenang dan sebagainya. Ya, itu boleh kita perbagaikan. Cuma dalam biasanya kita nak menyampaikan ilmu tu macam itulah. Menuntut ilmu adalah wajib. Lepas tu kita amalkan. Ya, kita amalkan. Okey, itu setakat tu lah saya boleh jawabnya. Jadi daripada pembedahan hati, dia sebut hati ni duduk dalam diri kita. Kita nak baik, kita nak jadi baik, kita mestilah banyak mengingati Allah. Tadilah bila kita pandang orang yang dapat kelebihan, para pelajar sekian, dia pandai, kenapa aku tak pandai, dia kenapa. Kita memang kena ubah diri kita, kena berusaha, insya-Allah Allah akan bagi kelebihan juga kepada kita. Man jada wajada, siapa berusaha dia akan berjaya. Tapi kalau kita duk anggap dia yalah dia tak boleh juga. Kita kena bekerja, berusaha. Ya, Nabi SAW walaupun dia Nabi, dia boleh berperang, Allah bagi menang selalu. Tak berperang pun tak apa. Ya, duduk saja, okey, ya Allah hancurkan mereka. Memang hancur sungguh. Sebab Nabi doa makbul, tapi Nabi berusaha juga. Ya, berperang, mengangkat pedang, sehingga Nabi SAW hampir dibunuh dalam perang Uhud. Ya, Nabi berusaha. Takkanlah kita nak duduk saja. Kita nak berjaya dalam pelajaran, dalam peperiksaan, nak duduk saja tak jadi macam tu. Maka kita kena berusaha. Itu sunnahnya. Maksudnya kalau kita duduk saja malah, kita harap orang bagi saja, itu khilafus sunnah, berlawanan dengan sunnah. Berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Itu berlawanan dengan sunnah tu. Ya, duduk saja tanpa berusaha. Nabi tak ajar macam tu. Ya, jadi nak suci hati kena berusaha juga. Dengan kita belajar, kemudian kita masukkan ilmu. So, dalam hadis ini sebut dimasukkan ilmu, kepentingan ilmu, hikmah dan juga iman. Okay, next. Okay. Okeylah, next. Ini cerita saya bawakan riwayat-riwayat ni. Supaya kita ceramah petang ni saya ingat saya bawa riwayat-riwayat yang yang kuat lah. Adapun riwayat-riwayat yang lain, sebahagiannya hadis-hadis itu dipertikaikan oleh sebahagian ulama. Ada yang bawa dalam bentuk cerita, dibedah, diketuk kepala dan sebagainya. Kalau kita rujuk balik, sebahagiannya ada dalam mimpi-mimpi Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang lain. Sebab itu saya tak bawa. Kita bawa 3 perkara je petang ni, insya-Allah. Ya. Contohlah hati kita yang kotor ni, umpama pakaian. Pakaian ni kalau kita pakai sehari pun busuk dah. Kalau kita pakai seminggu lagi lah busuk. Hati kita kalau kita tak pernah basuh, berapa lama tu? Memang kotor sungguh . Ya. Pakaian kita kalau kita tak basuh seminggu 2 minggu, kita letak dalam kolam, mati habis ikan, paling-paling pun pening. Ya. Hati kita yang bertahun-tahun tidak kita bersihkan ni macam mana pula? Sebab benda dalam kita tak tahu. Ya. Sebab itulah kena jaga. Ya. Jadi sabun. Jadi pakaian kita nak bersih, nak cuci dia, pakaian kita pakai sabun. Ya. Hati kita nak bersih, nak pakai sabun apa? Sebab itulah next. Cuba seterusnya. Sabun hati kita adalah taubat. Sabun hati, saya sebut sabun ni. Sabun hati kita bermula dengan taubat. Kok mana-mana pun kita manusia, kita kena ingatlah, kita satu hari kita akan mati belaka. Hebat kita macam mana pun, pakailah apa saja, benda yang menghalang kita mati, kita akan mati. Kita akan mati. Maksud benda yang pasti bagi kita mati. Maka kita sebelum mati kita nak bertaubat lah. Ya, saya rasa semua manusia buat dosa. Tak kira siapa, ustaz ke mana-mana pun, dia ada dosa dia. Ada dosa yang orang tahu. Ada dosa yang disembunyikan daripada Allah. Ya, ada dosa yang Allah sembunyikan dia supaya orang tak tahu. Kadang-kadang dia buat benda mungkar. Lepas tu orang tak tahu, dia rasa alhamdulillah, selamat aku. Adakah dia selamat betul-betul? Tidak. Sebenarnya Allah memang tahu pun dia buat dosa. Ya. Selamat aku, tak ada orang tengok aku buat. Ya. Lepas tu ucap alhamdulillah gitu. Buat dosa, lepas tu orang tak nampak, dia sebut alhamdulillah, tak ada orang tengok.
Dia melafazkan satu lafaz dengan dosa yang dia buat. Itu lagi teruk lah. Padahal sebenarnya Allah melihat segala perbuatan dia. Ya, dia rasa dia terselamat daripada dosanya itu, orang tak tahu. Sebab dia. Dah. Sebab Allah beri rahmat kepada kita. Allah beri rahmat kepada kita dengan Allah sembunyikan dosa yang kita buat. Ya, kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Janganlah kita tak bertaubat pula lepas tu. Ya. Jadi bertaubatlah kepada Allah sebelum kita meninggal ni. Pelajar-pelajar sekalian begitu juga ya. Pelajar-pelajar, orang muda ya. Banyak lagi lah benda-benda yang kita buat ya. Ustaz pun pernah muda, kamu pun sekarang ni tengah muda ni. Masing-masing ada dosa masing-masing. Berdosa ni bukan yang sebut memanglah benda yang memalukan. Tapi semua orang berdosa. Ya. Al-insan apa ni? La yakhlu minal khata'i wan nisyan. Insan, manusia tidak sunyi. Tidak sunyi daripada perbuatan salah dan khata'i wan nisyan, daripada kesalahan dan juga lupa. Ya. Tapi Nabi SAW sebut kepada kita khairul khata'in tawabin. Sebaik-baik orang yang melakukan silap ialah orang yang bertaubat. Ini bukan pelajar saya, kita lah semua. Utamanya kita lah ya. Yang cakap ni yang hidup dah lama, saya 47 tahun ya. Ustaz Luqman muda lagi nampak ya. Jadi kita ni duduk lama atas dunia ni, berapa timbun dosa dah kita buat ni. Berapa banyak kita nak bertaubat ya. Berapa banyak kita nak bertaubat. Sekali taubat pun kata Rasulullah, sekali taubat pun dah cukup untuk membasuh segala dosa-dosa yang kita buat. Itu beza sabun pakaian tadi dengan sabun dosa kita. Sabun dosa yang duduk dalam hati kita. Sekali taubat nasuha sungguh-sungguh, Allah hapuskan segala-gala dosa yang kita duk buat. Kecuali kita ada dosa dengan makhluk, dengan orang. Maka kita kena minta maaf dengan dia. Ya, kita pernah mengumpat orang. Saya ingat dosa di antara dosa yang paling banyak ya, selalulah orang buat ialah dosa dengan orang. Dosa dengan orang iaitu mengumpat. Kata Hasan Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama tabi'in. Dia kata aku ni, dia kata kalau orang yang berhak menerima kebajikan aku kerana mengumpat ni, kalau aku boleh mengumpat lah, dan orang yang layak menerima pahala mengumpat, sebab orang yang mengumpat, dia mengumpat kita bagi pahala kat dia. Dia mengata kat kita, dia bagi pahala kat kita. Sebab tu kita ucap terima kasih lah, mengumpat saya semalam. Saya pun nak semayang malam susah juga. Alhamdulillah kamu mengumpat, ada juga pahala semalam. Ya, kalau kamu tak minta maaf, sampai bila-bila pahala itu jadi kepada saya. Alhamdulillah. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, kalaulah boleh mengumpat dan orang yang layak terima pahala kebajikan aku adalah kedua ibu bapa aku. Kalau dia nak mengumpat, dia akan mengumpat kepada kedua ibu bapanya. Sebab apa? Sebab mengumpat itu mendapatkan pahala kepada orang yang diumpat. Ya. Salam Ustaz Syahri ni. Sebelum 5 perintah 5 waktu, bagaimana solat dan ibadah ketika itu? Alhamdulillah. Ustaz Syahri. Solat mengikut ajaran ataupun peninggalan daripada agama Hanif Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail, ya, membina Kaabah dan sebagainya di kawasan Mekah itu dengan solat mengikut cara syariat yang terdahulu, iaitu 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam. Pagi dengan malam. 2 rakaat itu saja. Ya. Syariat solat masa itu. Kemudian barulah diturun peristiwa Isra dan Mi'raj, baru jadi 5 waktu. 5 waktu. Sebenarnya 6 waktu ya, 6 waktu. Sebab sebelum Mekah ni, sebelum zaman Mekah ni, tambah satu waktu wajib adalah Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail pada zaman Mekah wajib. Jadi dia ada 6 waktu. Selain daripada 5, ditambah satu lagi Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Dan dimasukkan kewajipan solat Qiyamul Lail ni pada zaman Madinah. Jadi tinggallah 5 kita sekarang ni. Itu. Kalau kita wajib Qiyamul Lail, bayangkanlah Ustaz, apa nak jadi. Ya? 5 waktu pun tak lepas ni. Jadi kalau tambah Qiyamul Lail lagi, kita pun jangan-jangan kat kami lain, tak lemah je lah. Kan? Jadi tu. Okey. Jadi sabuk hati dengan taubat. Saya tak nak sebut-sebutlah pasal taubat ni.
kita bertaubatlah sungguh-sungguh. Dan sebelum kita mati insya-Allah. Kemudian ada lagi satu soalan lagi Ustaz. Satu soalan, silakan. Satu soalan lagi. Mohon Ustaz terangkan amalan yang boleh dilakukan sepanjang bulan Rajab dan Syaban sebagai persiapan menghadapi Ramadan. Okey, yang pertama, bulan Rajab ni dia tak ada satu amalan khusus kecuali beberapa hadis menyebut tentang amalan pada bulan Rajab dan Syaban. Antaranya lah Nabi SAW berpuasa. Ya. Berpuasa, tetapi Nabi SAW tidak berpuasa sepanjang bulan Rajab dan Syaban. Sebagaimana ada seorang yang ada orang berpandangan bahawa dia nak puasa Rajab, Syaban tu 3 bulan tu Ramadan. Ni pernah dibuat ni. Dari sahabat saya pun ada seorang dia maraton Rajab, Syaban, Ramadan 3 bulan straight dia puasa. Tapi kita jangan kata itu sunnah sebab bukan, Nabi tak pernah puasa macam tu. Nabi dia puasa tapi dia juga berbuka. Maksudnya Rajab puasa banyak, Syaban pun banyak berpuasa tapi bukan seluruh Ramadan, ya. Kemudian kita banyakkanlah berdoa supaya kita ni umur kita sampai kepada Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ni sampai sebab bulan Ramadan ni penuh dengan keberkatan, penuh dengan hikmah yang Allah bagi, dengan pahalanya yang bertambah-tambah, yang banyak, dan satu malam di dalam bulan Ramadan yang kita kena bersedia sungguh-sungguh iaitu Lailatul Qadr. Ya, Lailatul Qadr yang lebih sama dengan 1000 bulan. Oleh kerana umat Nabi kita, umat kita umurnya tak panjang, jadi nak ibadat banyak-banyak tak larat. Jadi berdapat malam Lailatul Qadar ni, kita dapat beribadah seperti 1000 bulan. Ya. Jadi amalan selain daripada itu banyaklah bersedekah macam biasalah. Ya, bersedekah dan kita bersedialah dengan ilmu. Ya. Nak masuk sebulan ni, Rajab dah lebih 15 lebih dah ni. Lepas tu Syaban, lebih Syaban, lepas tu Ramadan. Sebulan ni tolong kita menuntut ilmu banyak-banyak tentang puasa. Macam mana kita nak dapat puasa yang terbaik yang boleh kita buat dalam hidup kita. Sebab mungkin ni Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya, pelajar-pelajar pun sekali lah. Ya. Macam mana kita nak jadikan puasa yang terbaik. Puasa khusus. Ya. Puasa yang tinggi darjatnya. Okey. Rasa boleh jawab sikit je untuk Rajab dan Syaban ni. Okey. Seterusnya habis. Pukul apa dah Ustaz? Pukul 4 dah. Okey, nak pukul ni Ustaz. Kalau boleh kita berhenti sekali. Kalau ada lagi soalan, boleh kemukakan soalan. InsyaAllah kita berhenti 4 suku Ustaz. 4 suku, okey. 4 suku insyaAllah. Okey. Boleh pergi slide yang akhir dah. Pasal solat. Ya, pasal solat. Ini hati, masih hati. Saya banyak hati sikit ni. Sebab saya banyak sakit hati ni. Ini beberapa doa-doa untuk kita gunakan anak-anak kita lah. Saya dah masuk slide ni lah. Kalau anak kita masalah, kita banyak berdoa untuk mereka. Anak-anak murid kita sekalipun sikit sini. Anak-anak murid kita sekalipun, ya, kalau dia ada masalah, ya, kadang-kadang bukan masalah dia juga, masalah keluarga dia. Macam mana kita nak supaya hati ni dia baik. Yang pengalaman saya pun macam tu jugalah. Datang satu dia masalah. Tapi kita jangan pandang manusia ni. Okey, sampai sini. Kita jangan pandang manusia ni dia akan ada masalah sampai mati. Ya, dia akan jahat sampai mati. Tidak. Ya. Dan masa dia akan bertaubat. Sebab itu kita cikgu-cikgu, kita ustaz-ustaz lah, siapa-siapa lah. Ustaz lagi lah masih mulutnya. Jangan kita ni budak ni sampai kita kata terdoa benda yang tak baik. Ya. Pelajar pun janganlah buat cikgu tu bercakap benda yang tarik pasal kita. Tapi kita sebagai guru jugalah, pesanan saya lah semua. Supaya banyak kita berdoa. Kadang-kadang kita mengajar ni doa kita tinggal. Mengajar banyak dah ni. Aku mengajar anak murid aku tak pandai-pandai, bodoh betul lah. Kita pernah berdoa. Macam mana doa kita untuk dia? Ini muhasabah, saya lah terutamanya. Ya, muhasabah kita. Dalam sembahyang kita doa ke tidak untuk dia? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah anak murid aku ini kefahaman yang baik, akhlak yang baik. Ya, mungkin doa kita tingkatan 1, tingkatan 2 tak makbul. Tingkatan 3 tak makbul. Tingkatan 5 baru makbul. Baru makbul tingkatan 5. Ya, baru jadi baik dia. Mungkin baik awal lagi. Ya. Tetapi itulah Allah nak bagi. Mungkin tingkatan 5 pun tak makbul juga. Mungkin lepas bekerja. Kita pergi kedai makan. Dia belanja kita. Siapa? Anak murid kita. Siapa dia kamu ni?
cikgu lah yang lempang saya dulu. Itu. Makbul itu pada Allah. Sebab Allah yang bagi. Sebab itu jangan kita bila kita guru-guru tak tahu memang saya pun kadang-kadang terlepas juga ya. Geram juga kadang-kadang ya. Ada masalah. Jadi jaga. Makbul lah doa kita. Jadi anak-anak pun janganlah ya. Jangan buat benda yang menyebabkan guru rasa sakit hati dan sebagainya. Ini iktimat kita kepada mak ayah kita juga. Jangan kita mengangkat suara kita kepada mak ayah kita. Mak ayah kita kat sekolah tu ramai tu. Ya, datuk kita yang paling besar ialah pengetua. Lagilah. Tu bapak-bapak yang bapak tinggi ramai tu. Ya, mak-mak tinggi ramai kat sekolah tu. Kita buatlah seperti mak ayah kita sendiri. Hormat dia. Ya, jangan buat jahat pada mereka. Ni masa lepas SPM tulis macam-macam pada cikgu, lempar buku ya. Harap mereka boleh berubah lah insya-Allah. Ya. Jadi solat dan kepentingan yang tadi beberapa ayat tu bolehlah kongsi, kita nak lembutkan hati. Paling utama ialah nama Allah Ya Latif. Ya Latif. Ada seorang ibu bapa yang ada anaknya yang ada masalah autism, ya, lagi teruk daripada pelajar kita ni. 5 TV dia beli hancur, 5 TV hancur. Ya, dengan cermin kereta hancur, sebab anaknya tak boleh duduk diam. Dia pun hantar dekat Facebook, dia kata ada tak di antara ibu bapa sekian ni yang rasa nak tinggalkan anaknya tepi jalan. Ya, nak buang anaknya ataupun nak tinggalkan anak tepi jalan. Sampai peringkat macam tu dia tensionnya dengan anaknya sendiri. Ya. Jadi jangan kita putus asa daripada mendidik ni. Jadi gunakan, selain daripada itu gunakan. Kalau orang perempuan dia boleh peluk, pelajar perempuan peluk. Sapu atas belakang Ya Latif, kenapalah jangan. Dia dah hilang kasih sayang mungkin di rumah. Lepas tu datang sekolah dia nak dapat kasih sayang. Kita pula duk maki-maki jadi masalah lah. Ya. Sebab itu Nabi SAW dia ajar oleh malaikat Jibril. Ingat Jibril dulu. Masa Nabi SAW dapat wahyu yang pertama. Apa Jibril buat? Iaitu Jibril memeluk Rasulullah SAW. Peluk Nabi. Iqra' baca. Peluk. Kaedah ni nama kaedah Jibril. Lepas tu lepas baca. Aku tak pandai baca. Ma'ana biqari'in. Lepas tu peluk lagi. 3 kali peluk. Lepas tu tak reti baru dia ajar. Ya, baru dia ajar. Itu kaedah Jibril. Saya ingat negeri Johor dulu pernah buat kaedah Jibril ni. Kaedah Jibril pernah dibuat. Satunya kita belajar tentang ayat Quran yang memberi kesan kepada hati. Satu lagi ialah pelakuan kita, peluk. Peluk ni sentuhan ni bukan barat yang ajar dulu. Pendidikan Islam yang ajar. Ya. Peluk, sentuhan ini pendidikan Islam yang ajar. Sebab itu Nabi SAW bersama dengan sahabat pun pegang tangan. Nabi pernah tangan sahabat. Aku sayang kepada kamu wahai sahabatku. Nabi pegang tangan dia. Ini sentuhan. Sentuhan, peluk, letak atas belakang, ya, sapu-sapu. Ini sentuhan-sentuhan dan dari sudut pendidikan memberi kesan kepada pelajar. Sebab itu kaedah peluk perempuan boleh peluk perempuan. Lelaki kadang-kadang boleh tepuk-tepuk dalam belakang. Kenapa ni bang? Kenapa? Ya. Jadi benda ini melahirkan satu pelajar yang boleh berubah sikapnya. Ya. Menurut kajian psikologi pun begitu. Anak-anak yang jenis tak boleh duduk diam ni, selalulah sapu di atas belakang dia. Sapu. Sebutlah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif banyak-banyak. InsyaAllah lah, mungkin masa makan masa jugalah untuk jadi baik. Ini saya praktik sendirilah untuk pelajar-pelajar saya. Alhamdulillah mereka boleh berubah dengan kaedah-kaedah Islam yang kita pakai. Ya. Kemudian solat dan kepentingan. Next ni ayat yang menyebut tentang kepentingan solat. Ya. Kemudian next, bapa semua tolong perhatikanlah solat anak-anak kita. Ya. Handsome tak apalah, handsome tak solat. Nabi Yusuf paling handsome pun sembahyang. Cantik tak solat. Sayyidatina Aisyah cantik tapi sembahyang. Kaya tak solat. Nabi Sulaiman lagi kaya dalam dunia. Tak ada lah lebih kaya daripada Nabi Sulaiman pun sembahyang. Miskin. Nabi Muhammad sebut sini silap ya. Ada orang miskin tapi solat, ya. Sayyidina Abu Hurairah pun miskin tapi tak pernah tinggal sembahyang. Anak-anak tak sembahyang. Hasan Hussein pun sembahyang. Okay, next. Jadi kita diminta supaya kita ni minta dengan Allah dengan sabar dan mengerjakan sembahyang. Sebab itu sembahyang berjemaah di sekolah kita jangan pandang kecil. Ya. Kita jangan pandang kecil. Saya nak sebut contoh pun susah jugalah. Tapi saya bagi contoh sekolah Perantau Damai lah. Kalau ingat kalau Perantau Damai dulu ni terkenal jugalah. Yang 5 tahun dulu saya masuk. Oh hebatlah ya. Perantau Damai.
Tahun pertama saya 25 orang kena buang sebab malah datang sekolah lawan cikgu macam-macam lah. Tapi macam mana kita nak jentik hatinya? Sekarang ni alhamdulillah perantau damai tak ada lah budak-budak yang mengarut-mengarut ya. Sebab kita guna kaedah sembahyang juga. Ya, bermula dengan sembahyang zuhur, dengan berjemaah, dengan zikir ya. Walaupun macam-macam jenis perangai orang sembahyang, tapi kita kena yakin dengan kaedah Islam. Jangan tak yakin pula. Asta'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta pertolongan dengan Allah dengan jalan sabar. Sebahagian ulama sebut sabar di sini adalah puasa dan mengerjakan sembahyang. Sesungguhnya sembahyang amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita nak jadi apa sahaja pelajar kita, mesti kita memberatkannya pasal sembahyang. Sembahyang, program sembahyang duha. Ya. Saya juga tengok pengalaman sekolah-sekolah yang hebat-hebat top 10 dalam Malaysia ni. Zikir tak tinggal. Banyak zikir dalam sekolah-sekolah mereka. Ya. Yang di Kolej Islam Kelang. Kita nampak kita kadang-kadang berusaha sungguh-sungguh ni kita tinggalkan perkara-perkara yang menjaga hati mereka. Ya. Kita pandang kita tak tengok sangat perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah. Sebenarnya itulah yang menguatkan hati dia, yang membuka pintu hatinya kepada ilmu. Jadi benda-benda yang macam ni jangan kita tinggal dalam program-program kita. Ya. Jadi sembahyang berjemaah start daripada itulah. Ya. Saya rasa saya yakin itulah yang dengan program solat duhanya, ikut tingkatan solat duha apa semua, berubah budak-budak ni daripada yang nakal-nakal tu jadi lembut hati dia. Jadi lembut ni. Contoh satu saya tengok, duk bully orang, pau budak apa semua. Tingkatan 5 alhamdulillah berubah belaka. Ya, jadi itu di antara kelebihan kita dengan solat. Ya. Kemudian next saya ingat nak landing ni Pak Suku. Ya, Sat? Okey. Ini contoh sembahyang lah. Anak-anak pelajar sekalian, ya, kita banyak dosa. Saya beritahu dah. Ya, lagilah kita lalai dengan berbagai-bagai perkara. Cuma kita jangan sembahyang. Jangan sembahyang, jangan tinggalkan sembahyang. Ya. Walau jahat macam mana pun sembahyang jangan tinggal. Mudah-mudahan dengan sembahyang yang kita buat itu Allah beri hidayah kepada kita. Sebab itu ada orang kata, buat apa dia sembahyang ni? Dia sembahyang pun tak guna, jahat. Ngumpat orang macam-macam. Ya. Ada juga orang buat kebaikan, dia buat kebaikan banyak tapi tak sembahyang, tak guna juga. Ni dua keadaan. Sembahyang tapi buat maksiat, satu lagi buat maksiat dan tak sembahyang. Buat kebaikan tak sembahyang. Ada dua orang. Seorang ni bersembahyang, buat ibadat tapi tidak meninggalkan keburukan dia. Mengumpat orang dan sebagainya, sembahyang. Lepas tu orang kata pula, kau sembahyang bagi tak sembahyang, duk mengumpat orang, duk mengata macam-macam. Yang pertama. Ada juga orang yang buat kebaikan, duk sedekah kepada orang, tolong orang, baik sungguh lah. Tapi jarang sembahyang, kadang-kadang sembahyang. Dia kata tanya kepada seorang ulama, dia kata macam mana dua orang jenis macam ni? Ya, dia kata dua-dua baik, dua-dua ni baik. Mudah-mudahan dengan sembahyang dia itu, dia sembahyang dan dia buat keburukan, dengan sembahyangnya itu Allah akan bagi hidayah kepadanya untuk jadi baik. Yang kedua, orang yang buat kebaikan tapi kurang sembahyang, mudah-mudahan dengan kebaikan itu Allah bagi rahmat hidayah kepada dia. Jadi siapa ya di antara dua orang ni, siapa yang paling yang teruknya? Kata ulama itu yang teruk daripada itu adalah orang yang duk mengata tu. Orang yang duk mengata orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni. Yang ketiga tu. Ya, dia sibuk dengan orang, dia pula duk mengata, duk suka menghukum tapi tidak ada benda yang dia buat untuk mengubah manusia. Itu lebih teruk daripada yang dua orang tadi. Ya. Jadi kita anak-anak pelajar sekarang, walaupun kita banyak masalah, yang pertama kita jangan tinggalkan solat. Itulah lesson kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Okay, next. Jangan tinggal sembahyang ya, mati bila-bila masa je. Ini kalau Pak Wu panggil terus datang. Ya. Bunyi je handset terus datang. Ya. Kalau Allah panggil kejap lah 5 minit lagi, aku nak main bola dulu. Ya, itu kalau Allah panggil, hayya 'alas solah. Ya, hayya 'alas solah, masjid tu. Ya, sampai habis. Rosak speaker tak datang juga. Ya, ini muhasabah kita semualah. Ya.
Sampai mati Tok Bilal. Tak datang, ganti Tok Bilal 5 orang. Dia tak sampai-sampai kat surau mesti. Ya. Jadi ini satu benda yang menunjukkan kita ni macam sombong sungguh dengan Allah. Sombong sungguh kita. Hebat sangat ke kita ni? Rumah Allah pun tak nak pergi. Rumah orang, kalau saudara mara kita kahwin, kat mana-mana pun pergi. Indonesia pergi. Ya. Kalau daripada Pahang ni dekat Kuala Lipih. Kuala Lipih pun pergi. Ya, nak sampai Kuala Lipih tu 5 jam. Berok 15 kali baru sampai. Nak beritahu kita sanggup pergi. Kita sanggup pergi. Manusia panggil. Tapi kalau Allah panggil, kadang-kadang rumah sebelah pun tak pergi. Rumah sebelah masjid pun tak pergi. Ya, maksudnya kita ni sombong sungguh. Sombong sungguh. Allah bagi macam-macam nikmat kepada kita. Sombong Allah panggil pun tak pergi. Ya Allah. Ya, itu. Jadi kita ni begitulah ya, anak-anak pelajar sekalian, jangan. Allah bagi banyak kelebihan kepada kita. Motor ada. Yang merempit boleh, kenapa masjid tak boleh pergi? Pergilah ya. Pergi, jangan tinggal ya. Next. Nah, habis dah ni. Ada masa 3 minit. Ada soalan lagi ke? Tak ada kot ya. Tak ada lagi Ustaz. Tak ada lagi. Ya. Dia ubah sikit kata-kata kita kalau kita kejutkan anak ni. Ya, ibu-ibu semualah, cikgu-cikgu semua. Kalau kita nak kejutkan anak, kita kata bangun awal lah. Esok ni kita nak sembahyang subuh. Bukan bangun awal nak sekolah saja. Sebab anak kita tu bukan sekolah sampai mati. Dia ada masa ni berhenti sekolah, habis sekolah. Jadi kalau kita selalu kejutkan dia tidur, tapi pesan kepada tidur, bang bangun bang, di sekolah. Sampai masa dia sudah habis sekolah, bang bangun bang, di sekolah. Saya tak sekolah dah mak. Dia tak keluar sembahyang tu. Kalau kita kejutkan dia bangun bang, sembahyang, dia akan bangun dan sembahyang insya-Allah seumur hidupnya. Kalau dia bangun untuk sekolah habis dia tak bangun dah. Itu cara kita sebut didikan kepada anak-anak kita. Sudut-sudut perkataan. Anak-anak ibu-ibu macam itulah juga ya. Kemudian next. Saya tak sempat ulah ni. Next. Ancaman meninggalkan solat. Oleh kerana solat ni Allah bagi tu. Allah bagi kepada Rasulullah dalam keadaan bersemuka dengan dia. Nak beritahu besarnya solat ni. Ya. Bayangkanlah solat ni besarnya. Jadi jangan kita sibuk dengan dunia sampai kita tak sembahyang. Ya. Jadi inilah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ada masalah, kita sembahyang. Ada masalah sembahyang, jangan pergi buat benda lain. Ya. Kita bersembahyang dan kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin suami dah ada masalah, jadi dia mengadu kepada Allah dalam sembahyang. Isteri pula ada masalah dengan suami dia. Ya, dia mengadu kepada Allah dengan sembahyang. Ya. Jadi dalam sembahyang ni kita bercakap dan Allah suka. Allah sangat rindu dengan hamba-Nya yang bersembahyang. Sebab itu dalam hadis sebut, aku berhadapan dengan hamba-Ku di dalam sembahyang sehinggalah dia berpaling daripada aku. Apabila dia berpaling daripada aku, maka aku berpaling daripada dia. Itu nak disebut dalam hadis ya. Jadi kita nak menghadap Allah dengan hati kita, kita nak supaya kita jadi baik dan sebagainya. Kita nak hubungan kita dengan suami baik, hubungan kita dengan mak kita baik. Kita menghadap Allah lah banyak-banyak kan? Daripada kita menghadap Facebook, menghadap WhatsApp. Kadang-kadang komen macam-macam. Ada masalah letak dalam Facebook. Memang tak akan besar masalah tu, akan jadi besar lagi. Cuba kita menghadap Allah. Ya, kita baca Quran, kita menghadap Allah, kita mengadu masalah kita. InsyaAllah Allah Tuhan kita yang akan mendengar segala rintihan kita. Ya, kita akan selesaikan. Next. Ini ancaman ya, dosa besar. Dosa besar. Next. Ya, celaka bagi orang yang sembahyang. Bila sebut penghuni neraka adalah di antaranya orang yang tidak sembahyang. Ya, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Next. Saya ambil sikit je ayat ni. Ya, kata malaikat orang yang duduk dalam neraka itu ditanya, "Kenapa kamu masuk neraka ni? Kenapa kamu masuk neraka saqar?" Orang yang duduk neraka itu jawab, "Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat." Ini yang pertama sekali. Ya. Ada tak orang dalam neraka sekarang? Tak ada. Tak ada lagi. Tapi orang ini akan ada. Dalam neraka nanti,
iaitu salah satu golongannya yang tidak sembahyang. Dia tak cakap ni, tak lulus periksa ke, tak ada. Dia tak sembahyang. Ya, tak dapat projek ke, ya, tak dapat kahwin ke. Ni kadang-kadang tak dapat kahwin bukan main lagi. Bukan main susah hati. Tapi tak sembahyang tak susah hati. Ya. Ada kahwin 2-3 ada. Tak masuk neraka. Tak ada. Allah tak tanya pun. Allah tanya sembahyang ke dah. Ya. Itu pentingnya. Dengan solat ni, pelajar-pelajar sekalian. Jangan tinggal. Walaupun macam mana sekali sibuk pun, jangan kita tinggal sembahyang. Ya. Kemudian next. Ni masalah keluarga lah. Tidak solat punca utama cerai. Ni negeri Johor. 90% pasangan dirujuk pada Majlis Agama Islam Negeri Johor mengaku tidak jaga rukun Islam kedua. Tak sembahyang. Punca cerai, banyakkannya tak sembahyang. Sebab Allah tak bagi rahmat kepada orang yang tak sembahyang. Ya. Jadi kita jagalah insya-Allah. Susah sikit pun dengan Allah ada dengan kita, Allah bersama dengan kita, susah macam mana pun Allah akan tolong. Minta Allah dijaga wali dia, tolong. Next. Tindakan kita yang terakhir sekali, yakin dengan kuasa Allah, jangan bergantung dengan makhluk semata-mata. Ini pesanan untuk saya sendirilah. Ya. Kita buat apa sajalah sekali, Allah yang menentukan. Jadi jangan kita sangat bergantung kuat dengan makhluk. Ya, siapa-siapa sajalah. Kita, anak-anak pelajar sekalian, ya, belajar bersungguh-sungguh, ya. Baca buku sungguh-sungguh, ya. Jangan tinggal hubungan kita dengan Allah. Bila pelihara hati kita, jangan kita lupa bertaubat. Selalu sentiasa bertaubat. Ya, nak pelihara solat kita dalam seluruh lapisan masyarakat. InsyaAllah kalau kita jaga solat, orang lelaki tu utamanya lah pergi solat di masjid. Ya, orang lelaki tak kisah belajar ke cikgu-cikgu, pergilah solat di masjid. Saya kadang-kadang rasa saya ni nak cerita lebih. Ada masa lagi Ustaz? Kalau kira cukup dah Ustaz. Cukup dah. Tapi kira boleh landing lah Ustaz. Boleh landing, ya. Pasal sembahyang di masjid lah, ya, sikit. Saya ni mengajar dekat Sabah 15 tahun. Dan saya mengajar dekat masjid, dekat sekolah di bawah gereja. Ya, tahulah saya masuk tahun 2000, ada lagi sister 2 orang dia mengajar dekat sekolah, ya. Pakai baju sister apa semua. Hari Ahad penuh gereja orang pergi. Tapi masjid sedih. Itulah masjid yang ada sekarang ni kat kita lah, sedih. Hari Ahad ni sampai 3 sesi. 8-9 kaum lain. 10-11 kaum lain sampai tengah hari. Penuh macam pesta. Ya, tapi masjid kita hari Jumaat sajalah. Macam jadi orang Kristian pula kita. Hari Jumaat ramai. Hari lain tak ada. Siapa yang nak memelihara dan memakmurkan masjid kecuali kita orang Islam? Kalau kita tidak pergi, siapa nak pergi? Kita lah. Ya? Kita. Jadi kalau kita tak pergi memakmurkan masjid Allah, rumah Allah, kita duduk ngata-ngata, jadi kita agak-agak malu dengan orang yang ada agama yang sesat. Agama yang sesat tapi dia istiqamah dengan agamanya. Walaupun salah, dia tetap ikut juga. Jadi kita tengoklah masjid tepi rumah kita tu, ya, ataupun jauh sikit kita berjalan lah, pergi pelihara lah, kita duduk sama memakmurkan masjid Allah. Mudah-mudahan ketenangan itu dalam diri kita insya-Allah. Mungkin masalah itu boleh selesai dengan kita lebih banyak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Dengan doa kita, dengan solat kita, dengan munajat kita kepada Allah, Allah akan beri ketenangan insya-Allah, kebaikan kepada kita di mana saja kita berada. Ya. Itulah nasihat untuk diri saya sendiri pada petang ni. Minta maaflah dan segala kelemahan dalam penyampaian. Terima kasih kepada pihak sekolah SMK Sungai Puteri. Ada Ustazah Hafizah yang sama dengan saya dahulu. Mudah-mudahan pengetua tuan pengetua, ya, Ustaz Al-Keman, semualah. Minta maaf banyak-banyak lah kalau ada masalah dan penyampaian dan ada terasa hati dan sebagainya, salah cakap, manusia biasa lah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mukhtar di atas perkongsian ilmu pada kita semua pada petang ini. Jadi alhamdulillah lah, syukur kita kepada Allah Taala dengan kesudian Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan
ataupun memberi perkongsian ilmu pada kita petang ini, sedikit sebanyak memberi input ataupun memberi ibrah dan pengajaran kepada diri kita, insya-Allah. Jadi ala kulli halnya, sedikit rumusan atau kesimpulan yang dapat saya rumuskan pada petang ini, iaitu kita jaga hak Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga hak kita, insya-Allah.